الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang mana kalau ikut catatan penganjur, Kak Lin tadi bagi tahu, kita insya-Allah hari ini nak mula dengan hadis ke-120. Kita dah baca dah hadis 119 sebelum ni, berkaitan dengan perbahasan hukum tidak dibenarkan untuk seseorang yang memakan bawang putih, bawang merah ataupun bawang besar mentah untuk pergi ke masjid. Hadis yang ke-120 ni dia sambungan daripada apa yang telah kita bacakan pada kuliah yang lepas, iaitu kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pada hadis yang ke-120, an Jabirin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala thum awil basal awil kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Hadis ni merupakan hadis riwayat Muslim yang merupakan sanadnya merupakan sanad yang sahih. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thum, sesiapa yang memakan bawang putih, awil basal, ataupun bawang merah, bawang besar, awil kurras, ataupun daun bawang. Kurras ni daun bawang yang mempunyai bau. Bila makan tu memang melekat bau dekat lidah. Fala yaqrabanna masjidana, lalu janganlah dia menghampiri masjid kami. Fa innal malaikah, kerana malaikat tata'adza mimma yata'adza minhul insan, kerana malaikat juga terganggu daripada sesuatu yang insan rasa terganggu. Maksudnya kat sini Nabi SAW nak memberikan satu penjelasan kenapa sesiapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang besar, daun bawang dilarang untuk datang ke masjid Nabi SAW. Jawapannya adalah kerana illah kat sini illah mansusah, illah ataupun punca ataupun faktor hukum yang dinaskan oleh syarak, iaitu gangguan. Jadi orang lain tak selesa. Bukan kata orang je tak selesa, malaikat yang hadir di masjid, malaikat yang hadir menyaksikan perbuatan salat berjemaah itu juga terganggu dengan bau yang kurang enak. Maka oleh kerana itulah para ulama mengatakan tidak dibenarkan bagi seseorang yang makan benda-benda ni yang berbau ni untuk hadir berjemaah di masjid. Maka timbullah perbahasan seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, ya? Adakah larangan ini berbentuk larangan yang tak dibenarkan? Maksudnya tak boleh makan bawang putih dengan bawang merah ni, tak boleh makan ke? Haram ke? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama kata makan semua benda ni adalah halal. Inilah pendapat majoriti ulama, kerana di sana ada riwayat yang mana Nabi SAW sebutkan, seperti mana riwayat Imam Muslim yang mana kata Nabi, ayyuhan nas innahu laysa bi tahrimu ma ahallallahu li walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, Nabi panggil sahabat, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak berhak aku ni nak haramkan apa yang Allah halalkan pada aku, tetapi ia adalah pokok yang aku tak suka baunya. Oleh kerana itulah pandangan yang tepat dalam masalah ni ialah makan bawang putih, bawang besar dan bawang merah tidaklah haram, tetapi sesiapa yang makan dilarang untuk menghadiri salat berjemaah di masjid. Dilarang untuk menghadiri salat berjemaah di masjid. Cuma para ulama berbahas, bila Nabi SAW kata fala yaqrabanna masjidana, janganlah dia menghampiri masjid kita,
janganlah dia menghampiri masjid kami. Adakah bermakna larangan ini khas untuk Masjid Nabawi ataupun termasuk semua masjid? Ada dua pandangan dalam masalah ni. Seperti mana Al-Imam Al-Qadhi Iyad menyatakan dalam Ikmalul Mu'lim, syarah kepada Sahih Muslim, dia mengatakan wa jumhurul ulama anna nahya an dukhulil masajid li ajliha nahyun amun fi kulli masjid. Dia kata majoriti ulama mengatakan bahawasanya larangan untuk masuk ke masjid bagi orang yang makan benda-benda ni adalah satu larangan yang umum. Inilah pandangan majoriti ulama. Nahyun amun fi kulli masjid, bagi setiap masjid. Tak kira lah masjid tu Masjid Nabawi ke, masjid tu masjid kampung kita ke, selagi mana namanya masjid, tempat berhimpun orang-orang nak salat berjemaah, maka sesiapa yang makan buah-buah ni makanan daripada pokok-pokok ni dilarang untuk dihadir ke masjid. Okey. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan larangan ni hanya untuk Masjid Nabawi saja. Kenapa Masjid Nabawi? Kerana hadis yang kita baca ni lah. Dia kata sebab Nabi SAW sebut li'annal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Kerana malaikat terganggu dengan sesuatu yang manusia lain terganggu. Jadi kalau manusia bau mulut tak selesa dengan bau mulut orang yang makan benda ni, malaikat pun samalah. Maka mereka mengatakan malaikat kat sini ialah malaikat yang menurunkan wahyu. Malaikat yang menurunkan wahyu. Tetapi pandangan yang tepat dalam masalah ni wallahu a'lam ialah pandangan majoriti ulama. Kenapa? Kerana kalau betul malaikat yang dimaksudkan itu adalah malaikat yang menurunkan wahyu, sudah pastinya Nabi SAW menyebutkan Jibril. Tetapi Nabi sebut malaikah. Malaikah ni dalam bahasa Arab kata plural bagi malak. Kita memang kita panggil malaikat lah. Satu pun malaikat, dua malaikat, tiga malaikat dan seterusnya. Tapi kalau bahasa Arab, kalau satu dipanggil malak, kalau dua dipanggil malakan, kalau tiga dipanggil, tiga dan ke atas barulah dipanggil malaikah. Bila Nabi SAW sebut malaikah, maka dia bukan hanya yang membawa wahyu iaitu Jibril AS, dia umum pada semua. Maka pandangan yang tepat dalam masalah ni ialah larangan ini larangan yang bersifat umum, merangkumi keseluruhan masjid, merangkumi keseluruhan masjid. Cuma kalau masjid tu kosong macam mana? Kan masjid tu kosong, tak ada orang, kita tengok masuk, kita makan bawang dah tadi ni, tengok tak ada orang dalam masjid ni, boleh tak masuk? Tetap tidak dibenarkan, seperti mana kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kerana malaikat ada dalam masjid. Malaikat ada dalam masjid. Maka sebab itu kata Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, Ibn Al-Hajjaj, dia mengatakan qala al-ulama wa fi hadzal hadis dalilun ala man'i akili sum wa nahwihi min dukhulil masjid wa in kana khaliyan li'annahu mahallul malaikah wa li'umumil ahadis. Di sisi para ulama, kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil untuk melarang orang yang makan bawang putih dan seumpamanya untuk masuk ke dalam masjid, walaupun masjid itu sunyi, walaupun masjid itu tak ada orang lain, kerana masjid merupakan tempat malaikat. Dan termasuk juga dalam umumnya hadis tak bezakan masjid kosong ke masjid ada orang ke, Nabi kata jangan masuk ke dalam masjid. Jadi ini benda yang disebut oleh para ulama. Okey. Dan para ulama seperti mana kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menukilkan kalam daripada Imam Malik, dia mengaitkan selain daripada tiga benda ni. Tiga benda ni disebut dalam hadis, tapi Imam Malik umumkan lagi. Ini dipanggil dalam agama sebagai qiyas. Jadi kalau kat negara kita ni, boleh jugalah kita masukkan benda-benda yang berbau, yang boleh mengganggu orang lain, seperti petai, seperti durian. Dan larangan untuk datang ke masjid ini, kalau seseorang itu makan benda tu dan tak mampu hilangkan bau. Kerana faktor hukum tu adalah kerana bau tu. Kalau dia makan tapi dia boleh hilangkan bau tu, dia boleh gosok gigi, dia tak tahulah guna alat apa-apa, hilang bau, maka larangan itu hilang.
Dan larangan ini khusus untuk orang yang makan benda ni dalam keadaan yang mentah. Dalam keadaan yang mentah. Kalau dia makan dalam keadaan yang sudah dimasak, maka tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Kerana di sana ada riwayat Muslim yang mana Nabi SAW menyebutkan, Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Nabi SAW kata Umar, aku pernah melihat Nabi kalau dia ada bau dua pokok ni, bawang besar dan juga bawang putih ni, pada seseorang lelaki dalam masjid, Nabi akan arah dia untuk dia keluar ke baqi'. Baqi' ni tempat perkuburan orang lah, jauh sikit daripada masjid. Lalu Nabi SAW mengarahkan untuk dia ni keluar ke baqi'. Lalu Nabi sebut, Nabi kata, faman akalahuma falyumithuma tabha. Sesiapa yang nak makan dua pokok ni, bawang putih, bawang besar, bawang merah, falyumithuma tabha, maka hendaklah dia matikan keduanya dengan masak. Itu matikan bau. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab dia Mufhim, syarah kepada Sahih Muslim, dia mengatakan falyumithuma tabkha, yang dimaksudkan dengan kalam Nabi itu hendaklah dia matikan keduanya dengan masakan, liyudhhiba raihatahuma, supaya masak tu boleh menghilangkan bau keduanya dan memecahkan baunya. Memecahkan baunya, memecahkan kekuatan bau yang boleh mengganggu orang ramai tu. Okey? Maka ini benda yang kita sebut. Tapi kalau dia makan benda tu boleh hilangkan bau dalam masa yang singkat sehingga orang tak terganggu, maka tak ada masalah. Sebab tu Syekh Muhammad bin Salih Ibn Uthaymin, dia menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, dia kata, "Lau annal insan ista'mala syai'an tadhhabu bihi ar-raihah, fa hal yajuzu lahu ay yadkhul?" Kalaulah satu orang ni dia makan benda tu, lalu dia gunakan bahan-bahan yang boleh hilangkan bau di mulut dia, boleh tak dia masuk masjid? Naqulu na'am, dia kata. Kami mengatakan boleh. Yajuzu idza akala ma yudhhibu ar-raihah idhaban kamila. Dia kata boleh kalau dia guna satu benda yang boleh menghilangkan baunya serta-merta, hilang terus. Wala sara yakhruju minal ma'idah raiha fala bas. Dan tak keluar dan boleh hilangkan bau daripada perut juga, maka tak ada masalah. Li'annal hukma yadurru ma'a illatihi wujudan wa adama, kerana hukum ni terikat dengan faktor dia. Kalau faktor dia hilang, maka hilanglah hukum tu. Baik. Kita pergi kepada perbahasan yang baru, iaitu tasyahud. Seperti mana yang kita tahu, tasyahud merupakan salah satu daripada perbuatan bacaan yang disyariatkan di dalam salat. Al-Imamul Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim mengatakan, summiyat tasyahud tasyahuda li'annahu ma'khudun min lafzi syahadatain bil wahdaniyati lillah wa bir risalah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tasyahud itu dengan tasyahud. Panggil tasyahud orang kita panggil tahiyat. Dipanggil tasyahud itu dengan tasyahud kerana perkataan tasyahud itu diambil daripada perkataan syahadatain. Dalam tasyahud ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So sebab itu dipanggil tasyahud. Kerana dalam tu ada penyaksian tentang keesaan Allah dan dalam masa yang sama penyaksian terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor 121. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni surata minal Qur'an. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ni hadis ni riwayat Bukhari.
Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu. Wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salih fis sama'i wal ard wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Yang bermaksud daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya salat. Tangan saya berada di antara kedua tapak tangan Nabi. Nabi pegang tangan dia lah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya surah daripada Quran. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi ajar dia tasyahud ni macam Nabi ajar surah. Nak suruh hafal betul-betul ini. Serius Nabi ajar ni. Maka dia kata apa yang Nabi ajar? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin ada yang pelik sikit, dia kata kenapa tasyahud saya tak sama macam tasyahud yang dibaca oleh saya waktu saya belajar salat dulu, kan? Kenapa tak sama pula? Kita katakan tasyahud ni ada banyak versi. Yang kita baca ni ialah tasyahud versi Ibnu Mas'ud. Yang kita belajar masa kecil dulu ni tasyahud Abdullah ibnu Abbas. Nanti saya akan tunjukkan perbezaan dia sedikit, ya. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW menyebutkan, idza qa'ada ahadukum fi shalah, apabila salah seorang daripada kamu salat dan dia duduk, falyaqul, hendaklah dia sebut at-tahiyyatu lillah sehingga akhirnya. Dan dalam hadis itu juga disebut, fa innakum idza fa'altum dzalika, sesungguhnya kamu apabila kamu melakukan perkara itu, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salih fis sama'i wal ard. Apabila kamu lakukan benda tu, kamu telah memberi salam kepada setiap hamba saleh di langit dan juga di bumi, itu hamba Allah. Wa fihi, dalam lafaz ni juga, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Lepas dia baca tasyahud, pilihlah mana-mana permintaan yang dia mahukan untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Riwayat-riwayat berkenaan dengan tasyahud ini ada beberapa riwayat. Yang saya baca tadi riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana riwayat Ibnu Mas'ud merupakan riwayat pilihan bagi kebanyakan ulama, termasuklah mazhab Hambali. Termasuklah mazhab Hambali yang mana bacaannya seperti ini. Sekejap ya, saya kongsikan. Kenapa majoriti ulama memilih tasyahud ini? Kerana menurut mereka tasyahud ini merupakan tasyahud yang paling sahih sekali. Tasyahud yang paling sahih sekali, yang paling kuat sanad dia. Okey, sekejap saya kongsikan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini merupakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Mas'ud. Nanti tuan-tuan boleh print screen. Sama macam yang kita baca tadi, Nabi mengajarkan saya tasyahud seperti mana Nabi mengajarkan saya surah dalam salat, surah dalam Quran, yang mana bacaannya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nampak? Dia ada beza sikit lah daripada tasyahud yang kita belajar masa kecil-kecil dulu. Yang kita belajar masa kecil-kecil dulu sahih ke tak Ustaz? Sahih. Yang itu merupakan tasyahud pilihan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini bacaan dia. Sekejap ya. Saya kongsikan bacaan tasyahud Abdullah ibnu Abbas. Imam Syafi'i juga meriwayatkan tasyahud ini
Imam Syafi'i pun dia adalah perawi hadis. Dia juga meriwayatkan tasyahud Ibnu Abbas ni. Okey, ini pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitu daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kana, ini dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna surah minal Quran. Nabi pernah mengajarkan kami tasyahud seperti mana Nabi mengajar kami surah dalam Quran. Fakana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Nabi menyebut, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni kita baca masa kecil-kecil tu, kita belajar masa kat sekolah kafar kan. Ni lah. Dia tak ada abduhu wa rasuluh. Dia mulakan dengan at-tahiyatul mubarakat. Kalau Ibnu Mas'ud tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat kan. Jadi ini pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mana ada sedikit perbezaan, tetapi perbezaan ni taklah orang kata apa? Ketara sangatlah. Di sana ada juga riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat Aisyah, ada riwayat Abu Musa. Kita tengok riwayat Aisyah. Ada beza tak riwayat Aisyah? Sekejap Ni dalam Muwatta' Malik. Dalam Muwatta' Malik, Aisyah meriwayatkan ataupun Aisyah membaca tasyahud dia dengan lafaz yang seperti ini. Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad menyatakan bahawasanya Aisyah isteri Nabi SAW kanat taqul idza tasyahadat. Aisyah membaca bila dia bertasyahud, at-tahiyyatut tayyibat as-salawatuz zakiyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dia ada beza sikit. Ya? Baik, ini tasyahud Aisyah. Kemudian ada juga tasyahud daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Okey. Ni riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari, iaitu disebut at-tahiyyatut tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia tambah perkataan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Itu riwayat riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada juga riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar membacakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ditambah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama macam Abu Musa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada pelbagai riwayat-riwayat yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lafaz tasyahud ni. Jadi mungkin ada di antara kita yang confuse lah. Dia kata nak baca yang mana kan? Ustaz nak baca yang mana ustaz? Kan? Saya ni dah lah susah nak hafal ni kan? Kita kata hafal yang mana yang kita mampu. Kalau boleh hafal semua, alhamdulillah. Salat ni boleh baca versi ni, salat ni boleh baca versi ni.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ia merupakan keringanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringanan, orang boleh pilih yang ni ataupun yang ni, yang ni ataupun yang ni. Kalau dia boleh hafal semua, dia boleh gile-gilekan. Kerana kesemua ini sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya kata tasyahud Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ia merupakan pilihan Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i tak kata siapa yang baca tasyahud Ibnu Mas'ud batal salat, tak. Imam Syafi'i tak kata gitu. Imam Syafi'i kata baca mana-mana pun tak apa. Tapi yang dia pilih yang Ibnu Abbas. Kerana menurut riwayat Ibnu Abbas, kalau kita tengok, dia ada perkataan al-mubarakat. Mungkin itulah penyebab Imam Syafi'i pilih lafaz ini, kerana lafaznya lebih daripada riwayat-riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Ya? Tapi baca mana-mana pun tidak ada masalah. Okey. Bila disebut at-tahiyyat, apa maksud tahiyat? Mungkin sebelum ni kita dah baca banyak kali dah tasyahud ni. Tapi mungkin kita tak faham apa maksud at-tahiyyat. At-tahiyyat maksud dia kata plural daripada tahiyyah. Tahiyyah maksudnya keselamatan. Keselamatan, pengagungan, ia merupakan maksud tahiyyat. Ini kembali kepada Allah. Kerana Allah itu tidak binasa. Allah Ta'ala itu sentiasa mulia. Allah Ta'ala itu sentiasa agung. Bila sebut at-tahiyyat, maksudnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut at-tahiyyatu lillah, pengagungan kembali kepada Allah. Maksudnya, saya salat ni, kita nak bagi tahu pada Allah Azza wa Jal, saya salat ni wahai Tuhan, kerana mengagungkan kamu wahai Tuhan. Saya salat ni kerana nak membesarkan Tuhan. Saya salat ni kerana ia merupakan arahan Tuhan. Saya tak faham pun kenapa saya kena salat banyak rakaat ni, kenapa saya kena tunduk dalam rukuk, kenapa bacaan dia begini, kenapa bacaan dia begitu. Kita tak pernah persoal, kerana kita tahu kita adalah hamba yang kita taat dan patuh kepada arahan hamba, arahan Tuhan, kerana kita adalah hamba. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, bila sebut at-tahiyyatu lillah, pengagungan kembali kepada Allah, Al-Imam Al-Qurtubi kata ia merupakan satu penegasan terhadap keikhlasan dalam ibadah, iaitu salat kita, amalan-amalan ibadat kita tak lakukan melainkan hanyalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga merupakan satu pengucapan, pengiktirafan bahawasanya Allah memiliki semua yang ada di dunia dan di akhirat nanti. Tak ada yang terkecuali daripada semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah, berada di dalam kerajaan dan milikkan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut as-salawat, at-tahiyyatu lillah was-salawat, awak maksud perkataan salawat kat situ. Kalau kita baca tasyahud Ibn Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawat, apa maksud salawat? Ibn Daqiq Al-Eid mengatakan boleh jadi maksud salawat kat sini dengan makna salat. Maksudnya salat wajib dilakukan kerana Allah, bukan kerana selain Allah. Kita salat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud salat kita memang kita laksanakan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi juga selawat kat sini dengan makna rahmat. Maksudnya Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Bila Allah memberikan rahmat, rahmat itu dengan makna selawat, maka selawat tu datang daripada Allah. Selawat tu milik Allah, iaitu rahmat. Baik. Wat tayyibat, perkataan tayyibat, kata Ibn Daqiq Al-Eid, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata yang dimaksudkan dengan tayyibat ialah perkataan-perkataan yang baik, ataupun perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam salat ataupun di luar salat. Semuanya kita lakukan kerana Allah. Dan memang betul pun, satu orang manusia apabila dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, apabila dia melakukan perbuatan yang baik, kalau namanya Muslim, dia melakukannya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Jika tidak, diamlah. Hendaklah dia berkata baik, jika tidak, diam. Kenapa diam? Kalau tak ada perkataan baik yang kita nak sebut, diam. Kerana itu terbaik untuk kita. Kan? Ustaz, susah sangat ke nak sebut perkataan yang baik ni? Perkataan baik tak susah nak sebut. Perkataan baik tak susah nak sebut. Tapi kadang-kadang boleh jadi susah. Bila kita sedang bertarung dengan perasaan kita. Bila kita berhadapan dengan situasi orang maki hamun kita, orang kutuk kita, orang fitnah kita, dalam hati membuat-buat untuk kita balas balik. Walaupun perkataan baik dalam keadaan biasa tak sukar untuk kita buat. Senang je nak sebut perkataan baik. Tuan-tuan, ayolah kita laksanakan salat. Tuan-tuan, ayolah kita besarkan Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tuan-tuan, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang mulia. Ini perkataan-perkataan yang baik. Tuan-tuan, jomlah kita melakukan sedekah. Perkataan-perkataan yang baik ini mudah untuk disebut. Betul. Dalam keadaan yang biasa. Tapi dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan yang tertekan, kita diserang dengan segenap fitnah. Kita diserang dengan makian dan cercaan. Orang duk mencarut kat kita. Orang duk maki hamun kita. Masa itulah hadis ini menjadi satu petanda bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mampu tak dia untuk menyebut perkataan yang baik? Mampu tak dia untuk sebut perkataan yang tidak berdosa padanya? Orang maki hamun dia, orang kutuk dia, orang hina dia, orang bangkitkan keturunan dia, orang tuduh dia macam-macam dengan benda yang dia tak buat. Masa tu nafsu kata, alangkah baiknya kalau aku maki balik orang ni. Alangkah baiknya kalau aku kutuk balik orang ni. Alangkah baiknya kalau aku fitnah balik orang ni. Itu perasaan nafsu. Tetapi agama kata, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baiklah sebagai balasan kepada perkara buruk yang dia beri pada kamu. Berkata baik. Aw liyasmut. Kalau tak mampu sangat, bertarung kita dengan perasaan kita, bertarung kita dengan nafsu kita, aw liyasmut. Kalau tak ada perkataan baik nak disebut, diam. Diam dulu. Maka sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Atau kama qala, seperti mana yang disebut dalam hadis. Kenapa? Kerana diam itu lebih selamat. Perkataan ni sebelum ia diucapkan, ia milik kita. Tetapi apabila ia telah pun dikeluarkan, ia telah pun dilepaskan, maka ia tak lagi menjadi milik kita. Ia dah menjadi satu medan orang untuk tafsir macam-macam. Tapi ada di kalangan manusia yang mentafsirkan kalam kita kadang-kadang dengan benda yang kita tak maksudkan pun. Kadang-kadang kita tak maksudkan perkataan tu pun. Tapi orang tafsir dan hentam kita atas pemahaman salah dia. Maka disitulah teruji iman kita kepada akhirat. Boleh tak kita tahan? Boleh tak kita tahan perkataan yang jahat tu? Jangan keluarkan perkataan yang jahat. Kalau nak jawab balik boleh, tapi jawab balik dengan perkataan yang baik. Kan? Saya taklah banyak pengalaman tuan-tuan, tapi saya pernah melaluinya. Saya pernah melaluinya. Perkataan saya ditafsir dengan perkataan yang salah, dengan tafsiran yang salah, dengan tafsiran yang batil. Geram tu geram. Hanya perkataan bila saya sebut, saya membandingkan dua pandangan. Pandangan majoriti ulama dan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ni berbeza. Dan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dalam masalah ni. Tu dia dihamburkan seolah-olah saya ni macam menghina Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan itu bukan maksud saya. Saya membandingkan dua pandangan. Ada juga yang mempertikaikan. Dia kata, dia siapa nak tarjih-tarjih? Kan siap berbangga lagi. Tulisan saya mempertikaikan dia, tak dijawab pun. Kadang-kadang orang bukan tak jawab engkau, cuma orang rasa tak perlu nak jawab pun. Sebab engkau hanya mempertikaikan kredibiliti peribadi orang. Yang mana kalau orang pertikaian engkau pun teruk juga, engkau kena londeh. Tapi bukan itu mainan kita. Kita tak attack peribadi. Kita tak main isu peribadi ni. Dr. Mazhar
yang juga merupakan sahabat saya dan guru saya, pesan pada kita, pesan pada kami ni, isu-isu peribadi jangan duk buat masuk. Kita bertarung idea. Kita bertarung idea. Tak setuju, kenapa tak setuju? Ni duk petikaikan dia siapa nak tarjih. Dia siapa, apa kelayakan dia. Kalau buat macam tu, saya pun boleh buat. Saya boleh buat, saya boleh persoalkan. Tapi bila saya persoalkan, orang kata saya sombong. Tapi orang pertikai saya. Sebab tu saya tak layan benda ni. Bila tak dilayan, bila tak jawab, dia kata apa? Tengok, tak jawab, tak ada siapa pun jawab. Megahnya tulisanku. Punya sombong kan. Saya tak jawab. Kenapa? Kerana benda tu attack peribadi. Kita tak mau main isu peribadi ni. Kita bertarung idea. Kan? Dalam masyarakat Melayu Malaysia ni, banyak benda yang kita tak ambil pun pandangan mazhab Syafi'i. Banyak. Ada seorang ustaz main gitar tak bentah. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya tak boleh main gitar ni. Haram. Bahkan bukan kata mazhab Syafi'i. Majoriti ulama. Kita dah bahas lah sebelum ni. Tapi kenapa kita benarkan? Kerana di sana ada pandangan minoriti. Dan ramai orang setuju pun. Hari ini kebanyakan kita pegang itulah pendapat minoriti tu. Selagi mana liriknya tidak haram, selagi mana tidak ada unsur haram mengiringi main gitar tu, maka ia dibenarkan. Ini pandangan minoriti, bukan pandangan Imam Syafi'i. Kita pegang. Kalau orang tanya kenapa kau pegang mazhab ni? Adakah kerana mazhab Syafi'i tak tepat? Sebab dia ada dua pandangan kat situ. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dan pandangan ni bercanggah. Kita kena pilih salah satu. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang kata boleh ke nak pilih yang kata tak boleh? Kalau kita pilih kata boleh, dah tentulah kita kata yang boleh ni lebih tepat. Yang tak kata tak boleh tu tak tepat. Adakah kita dikira menghina Imam Syafi'i lah masalah tu? Kan? Ini benda yang kadang-kadang kita nak kempen benda yang kita sendiri langgar. Dia kata, oh, sebut perkataan tak tepat tu, biadab, hina Imam Syafi'i. Seolah-olah macam dia pandai sangat. Kita pun buat benda yang sama. Tapi mungkin kita tak tuturkan. Tapi kita buat. Kita bayar zakat pakai duit. Dalam mazhab Syafi'i bukan kata tak boleh. Bahkan kalau buat pun tak dikira sebagai sah. Dia mesti bayar pakai makanan ruji zakat fitrah ni. Mesti bayar pakai apa yang wajib kita bayar. Tak boleh pakai nilai. Pakai duit ni tak boleh. Mazhab Hanafi je kata boleh. So kenapa kita bayar pakai duit hari ni? Adakah kita rasa mazhab Syafi'i tepat dalam masalah ni sehingga kita tepat? Kalau kita kata tepat, kita kena buat. Tapi kita kata tak tepat ke pada tindakan kita? Kita nilai sendiri masalah ni. Kita nilai sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hati-hati apabila kita nak berkata-kata. Saya menasihati diri saya dan tuan-tuan semua. Benda yang tak hina, kita jangan kata benda tu menghina. Benda perbahasan akademik terlalu luas. Kadang-kadang orang guna perkataan rajih dan marjuh. Rajih tepat, marjuh tak tepat. Kadang-kadang orang guna perkataan tepat dan lemah, ataupun kuat atau lemah. Kan? Perkataan pandangan ni kuat, pandangan ni lemah. Biasa dalam perbincangan akademik. Tapi kalau kita nak berromantis, tak boleh kata pandangan ni tak tepat, kita dianggap menghina. Itu kau punya kriteria lah. Engkau punya adab lah. Tapi kau tak boleh impose benda tu pada orang lain. Kau tak boleh paksa orang lain untuk guna kriteria yang sama. Sebab itu engkau punya standard. Orang lain punya standard tak macam tu. Lainlah kalau saya kata pandangan Imam Syafi'i ni batil, pandangan Imam Syafi'i ni sesat. Saya tak pernah kata. Kalau saya kata begitu, saya layak dihukum. Kerana isu ijtihadi, isu khilaf yang muktabar, kita boleh berbeza pendapat dengan buat penilaian. Dia kata kau tak layak. Tak apalah, engkau anggap aku tak layak, tak apa. Tak ada masalah. Tapi nak kata aku biadab, tak boleh lah. Kerana benda tu bukan biadab pun. Dan kita boleh persoal, kenapa engkau pula boleh guna pandangan yang lain? Engkau layak. Kalau engkau layak, kenapa aku tak layak? Dia kata sebab guru saya layak. Saya pun ada guru. Guru saya pilih pandangan tu. Guru saya pun layak juga. Lama-lama jadi tak habis cerita. Kan? Tak habis cerita. Dia keluarkan pula video hentam PhD. Pertama, pasal PhD ni letak tepi lah tuan-tuan. Anggaplah saya ni Muslim, saya ni saudara se-Islam. Kita sama-sama saudara se-Islam. Kan? Letak PhD tu kat tepi. Kita nilai dari sudut akademik.
Jangan fikir pasal CJ orang ni, kan? Jadi itulah yang saya nak sebut juga, kadang-kadang kita ni lebih laju, lebih had, ya. Baik, perkataan-perkataan yang baik hanya dikeluarkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan pengiktirafan kita kepada Allah. Kita keluarkan perkataan yang baik, kita sebut perkataan yang baik, perbuatan yang baik, kita laksanakan hanya kerana Allah, ya. Tapi kadang-kadang manusia ni, dia kata saya biadab dengan Imam Syafi'i hanya pada perkataan tak tepat tu, tapi dia punya maki hamun saya. Ada pula yang ancam saya dengan ancaman bunuh dan sebagainya. Yang tu dia tak tahu adab letak kat mana pula. Masa dia nilai orang lain, dia nilai dengan kriteria yang sangat tinggi. Akhlaknya dia kata mesti beradab begini-begini. Tapi waktu dia serang saya, sampai ada urutan bunuh saya terima. Mana adab dia pula? Kan adab pada Imam Syafi'i, dia suruh kita jaga. Adab dia pada orang lain macam mana? Orang lain tak layak ke untuk dia beradab? Jadi kadang-kadang tak konsisten, tak konsisten. Baik. Kemudian disebut Assalamualaikum, iaitu salam ke atas Rasul. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita beri salam juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh, ya. Baik. Kemudian barulah kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini yang disebut dalam riwayat. Okey. Apa hukum tasyahud awal? Bila kita tasyahud ni dua. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal ialah pada rakaat yang kedua. Apa hukum tasyahud awal? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama kata wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, ini juga pendapat Ishaq bin Rahuya, dan ini juga pendapat Laith bin Sa'ad. Yang mana mereka kata kalau tinggal tasyahud awal dengan sengaja, batal salat. Kalau dia lupa, maka dia boleh gantikan dengan sujud sahwi. Itu pandangan yang pertama. Kenapa dia kata wajib? Kerana mereka menggunakan hadis riwayat Rifa'ah radhiyallahu anhu, yang mana dalam riwayat ini disebut fa iza jalasta fi wasatis salah fatma'in waftarish fakhidakal yusra thumma tashahhad thumma idza qumta famithli dhalika hatta tafrugha min salatik. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan, yang mana Nabi SAW menyebutkan apabila kamu duduk di tengah-tengah salat kamu, yakni di rakaat yang kedua lah, fatma'in, hendaklah kamu tenang duduk, jangan tergopoh-gopoh, tamakninah duduk. Waftarish fakhidhakal yusra, hendaklah kamu hamparkan peha kamu di sebelah kiri, thumma tashahhad, kemudian bertasyahudlah. Thumma idza qumta, kemudian apabila kamu bangun, famisla dhalik, lakukanlah seperti itu, iaitu duduk juga di hujung salat, hatta tafrugha min salati, sehingga kamu selesaikan solat kamu. Jadi dia kata kat sini Nabi SAW mengarahkan untuk laksanakan tasyahud awal. Dalam riwayat yang lain disebut wa idza, ini riwayat yang kita baca tadi, wa idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah. Apabila salah seorang daripada kamu duduk dalam solat dia, bacalah arahan, bacalah at-tahiyyatu lillah, bacalah tasyahud, ya. Dan Nabi SAW bersebut sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Maka Nabi tasyahud awal, jadi kita kena salat macam Nabi salat, iaitu tasyahud awal juga adalah wajib menurut pandangan ni. Pandangan yang kedua adalah pandangan Imam Malik, pandangan Abu Hanifah, dan juga pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan tasyahud awal ialah sunat. Bahkan inilah pendapat majoriti ulama, dan inilah pendapat yang sahih bagi saya lah, pendapat yang tepat bagi saya, kerana di sana ada riwayat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW salat zuhur. Nabi salat zuhur menjadi imam. Faqama fi raka'ataini ulayain, Nabi bangkit pada rakaat yang kedua. Walam yajlis, Nabi tak duduk tasyahud awal. Rakaat kedua tu Nabi tak duduk, Nabi terus bangun. Terus bangun untuk rakaat ketiga. Falamma atamma salatahu sajada sajdatain. Bila Nabi sempurnakan salat, Nabi sujud sujud sahwi dua kali. Hadis ni
menjadi bukti pada majoriti ulama yang menunjukkan tasyahud ni tak wajib. Tasyahud awal tak wajib. Sebab dia boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia wajib, dah tentu tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Tak boleh diganti sebab dia mesti ganti dengan tasyahud jugalah. Kerana yang hanya diganti dengan sujud sahwi ni adalah benda yang sunat sahaja. Jadi pendapat yang tepat wallahu alam ialah pandangan majoriti ulama yang mengatakan tasyahud awal tu merupakan sunat sahaja. Kalau tertinggal, diganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi pun lupa, tak menjadi masalah. Salat dikira sah, cuma kuranglah pahala sebab tak laksanakan tasyahud awal. Okey. Tasyahud akhir pula apa hukum? Tasyahud akhir, ulama juga berbeza pendapat. Hukum tasyahud akhir menurut pandangan yang pertama, dia kata rukun. Ini pandangan majoriti ulama lah. Hasan Basri, Imam Ahmad, dia kata tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir merupakan rukun. Dalil dia yang Nabi SAW sebutlah, "Idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyatu lillah." Apabila salah seorang daripada kamu duduk di rakaat yang terakhir, maka sebutlah at-tahiyat. Ya. Baik. Kemudian pandangan yang kedua kata duduk sekadar tasyahud tu yang wajib, tapi tasyahud tak wajib. Duduk sekadar tasyahud. Ini pendapat Abu Hanifah. Pandangan yang ketiga kata tasyahud akhir ni sunat, yang mana salat tak jadi batal kalau kita tinggalkan dia. Ini pendapat An-Nakhai dan juga satu pandangan dalam mazhab Malik. Dan pandangan yang keempat kata wajib. Nah, ini pandangan Hambali lah. Sebahagian Hambali, bukan Hambali, sebahagian Hambali mengatakan wajib. Kalau tinggal dengan sengaja batal, kalau tak kena buat sujud sahwi. Tapi pandangan yang tepat wallahu alam ialah pandangan majoriti ulama yang mengatakan ia rukun. Duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir merupakan rukun. Tapi duduk tasyahud akhir ni, dia duduk macam mana pun tak apa. Cuma duduk yang orang kata apa, yang digalakkan, ulama berbeza pendapat yang kita akan bincang nanti insya-Allah. Cuma dia baca tasyahud tu kena duduk, dia tak boleh berdiri. Duduk macam mana pun tak apa. Duduk bersila ke, duduk tawarruk ke, duduk iftirash ke, yang penting duduk. Cuma mana satu yang digalakkan, kita akan bincang nanti. Di sana ada perbezaan pandangan, duduk yang digalakkan untuk tasyahud akhir. Tapi yang kadar yang disepakati mesti duduk. Jangan lepas daripada rakaat keempat insya' tu dia pergi berdiri pula baca tasyahud berdiri. Kenapa berdiri ni? Saya dah boring ustaz, baca tasyahud duduk, saya nak berdiri pula. Tak boleh. Dia mesti duduk. Macam mana cara duduk? Tak kisah. Tapi digalakkan, ada khilaf di kalangan para ulama tentang bentuk duduk yang digalakkan untuk tasyahud akhir. Baik. Soalan yang kita tanya tadi, boleh tak seorang yang bersolat ni untuk bertasyahud dengan mana-mana lafaz tasyahud dalam riwayat hadis? Jawapan dia boleh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dan juga Ibn Rajab rahimahullah menukilkan ijma' mengatakan boleh untuk bertasyahud dengan mana-mana lafaz yang sahih daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat. Cuma mereka berbeza pendapat pada afdal. Yang mana afdal? Majoriti ulama mengatakan riwayat Ibnu Mas'ud yang afdal. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Yang tu Ibnu Mas'ud punya riwayat, kerana menurut mereka inilah yang paling sahih sekali. Tetapi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia pilih tasyahud Ibnu Abbas. Tasyahud Ibnu Abbas. Tapi kalau dia tukar-tukar bagus. Salat ni baca Ibnu Abbas, salat ni baca Ibnu Mas'ud, salat ni baca Aisyah, kalau boleh lah. Kalau tak boleh, ambil salah satu, tak ada masalah, ada keringanan. Ya. Baik. Baca tasyahud ni kuat ke pelan? Tuan-tuan baca tasyahud kuat ke pelan? Kan? Dia kata, tengok keadaan lah ustaz. Kalau saya suara sedap hari tu, saya baca kuat. Tak.
Tasyahud baca slow. Ibn Abdul Bar mengatakan ikhfa'ut tasyahud sunnah inda jami'ihim. Seluruh ulama mengatakan baca tasyahud dengan suara yang rendah adalah sunnah. Wal i'lanu bihi jahlun wa bid'ah. Membaca dengan kuat, membaca dengan suara yang nyaring, mengangkat suara untuk membaca tasyahud adalah kejahilan dan bid'ah. Ibn Abdul Bar ni ulama daripada Andalus. Dia kata bid'ah. Kenapa? Kerana tidak ada nukilan daripada Nabi SAW dan tidak ada nukilan daripada salafus salih menggalakkan bacaan tasyahud itu dibaca secara jahar ataupun dengan suara yang tinggi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ajma'al ulama ala al-israr bi tasyahudain wa karahatil jahri fihima. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', ulama berijma' mengatakan bacaan tasyahud ni, dua-dua tasyahud ni dibaca dengan suara yang rendah, dengan suara yang rendah, dan dimakruhkan bacaan dengan suara yang nyaring. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, macam mana cara duduk untuk tasyahud awal dan akhir? Ini kita bincang yang saya sebut tadi lah. Sebenarnya mana-mana duduk pun tak ada masalah, boleh. Nak duduk bersila boleh, nak duduk berlunjur boleh, nak duduk tasyahud tawarruk boleh, nak duduk iftirash boleh. Duduk macam mana pun salat sah. Cuma mana afdal? Okey, kita tengok. Pandangan pertama kata salat yang mempunyai dua tasyahud. Maksudnya salat tu lebih pada dua rakaat. Lebih pada dua tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Itu salat maghrib, salat isyak, solat zuhur dan solat asar. Dia ada lebih pada dua tasyahud. Salat yang seperti ini, dia ada lebih pada dua tasyahud, maka tasyahud awal kita iftirash. Apa itu iftirash? Kita lipat kaki, kita hamparkan kaki kiri, kita duduk di atas kaki kiri, dan kita tegakkan kaki kanan sambil kita lipatkan jari kaki kanan tu. So kaki kita jadi macam ni ya. Kaki kanan begini, kaki kiri begini. Punggung di atas ni. So kita dirikan. Itu pandangan pertama. Kalau ada dua tasyahud, tasyahud awal buat macam ni, tasyahud akhir tawarruk. Apa itu tawarruk? Kita duduk di atas pinggul kiri kita dan kita keluarkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan, kemudian kita tegakkan kaki kanan. Itu tawarruk, ya. Baik. Ini pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahuya. Kenapa mereka kata begitu? Kerana mereka menggunakan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari, yang mana dalam riwayat tu disebut wa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi yusra. Apabila Nabi duduk pada rakaat kedua, Nabi duduk di atas kaki kirinya, wa nasabal yumna, dan Nabi SAW menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, Nabi akan hulurkan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan Nabi akan dirikan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatih, dan Nabi akan duduk di atas pinggulnya. Itu duduk atas pinggul lah, kaki ke tepi, itu duduk tawarruk. Jadi dia kata hadis ni jelas, rakaat yang kedua Nabi duduk atas kaki kanan dia, kaki kiri dia, tegak kaki kanan. Rakaat yang terakhir Nabi duduk di atas pinggul dia dan Nabi keluarkan kaki kiri dia di bawah kaki kanan dia dan tegakkan kaki kanan. So dia kata, pandangan ni kata kalau salat ada dua tasyahud, tasyahud awal iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Ni pendapat Hanbali. Okey. Pandangan yang kedua, dia kata kalau tasyahud tu tasyahud akhir, tawarruk semua. Kalau tasyahud awal, iftirash. Ni pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa dia kata begini? Dia guna hadis yang sama macam Hanbali pakai. Cuma dia faham macam mana? Imam Syafi'i faham duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk. Dia tak tengok solat tu ada satu tasyahud ataupun dua tasyahud. Sebab dalam hadis Abu Humaid tadi, dia kata bila Nabi duduk tasyahud akhir. Hanbali kata tak, hadis ni kata duduk
Rakaat kedua iftirash. Rakaat akhir baru tawarruk. Imam Syafi'i faham, ialah kalau solat tu 2 rakaat saja, ada satu je tasyahud. Akhir ke 2? Akhir lah tu. Jadi bila akhir tawarruk lah. Jadi sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, salat subuh bila kita berada di tasyahud dia tawarruk. Kerana salat tu adalah satu je tasyahud dan tasyahud tu dikira sebagai tasyahud akhir. Kerana menurut Imam Syafi'i rahimahullah, pertama sebab dia ambil lafaz tasyahud akhir tu. Dia kata walaupun salat tu ada satu je tasyahud, tasyahud tu tetap dipanggil tasyahud akhir. Dan dia kata tasyahud akhir ni dia panjang kerana nak berdoa. Di hujung lepas tasyahud tu ada doa. Jadi tawarruk lebih selesa. Kalau iftirash, takut-takut lenguh kaki. Maka sebab tu disyariatkan duduk tahiyat akhir ni tawarruk. Pandangan yang ketiga kata semua iftirash, tak ada tawarruk. Ni pendapat Abu Hanifah. Manakala pandangan yang keempat, tawarruk semua. Tak kira lah tasyahud awal ke tasyahud akhir, tawarruk. Ni pendapat dalam mazhab Maliki. Ada pendapat dalam mazhab Maliki. Wallahu alam, dalam masalah ni saya melihat pandangan Imam Syafi'i tepat. Kerana apa? Kerana hadis tu jelas lah, bila sebut rakaat terakhir tawarruk. Dan keadaan tasyahud akhir tu tak kira lah rakaat di 2 ke, rakaat ketiga ke, kan? Yang penting dia yang terakhir. Rakaat keempat ke, yang penting dia terakhir, maka terakhir tawarruk. Dan dia lebih sesuai kerana tawarruk ni, kerana tasyahud akhir ni dia nak berdoa lepas tu. Mungkin doa dia panjang, jadi tawarruk lebih selesa untuk dia, tak lenguh kaki dia lah. Okey. Tapi dalam masalah ni kita berlapang dada lah, kerana isu ni betul-betul ijtihadi. Memang betul-betul pandangan yang mana kita tak ada satu conclusive answers. Tidak ada satu pandangan yang kita kata absolute. Inilah yang paling betul, yang lain semua batil, yang lain semua sesat, tak ada. Yang ni tepat, yang ni kurang tepat. Yang ni kuat, yang ni kurang kuat. Ataupun yang ni kuat, yang ni tak kuat. Yang ni kuat, yang ni lemah. Yang ni sahih, yang ni lemah. Itu saja yang boleh kita buat. Ya? Wallahu a'lam. Okey. Bila kita kata afdalnya duduk tawarruk di tasyahud akhir, iftirash di tasyahud awal, adakah ia wajib? Tengok Imam Nawawi kata apa. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata, summa hadhil hay'ah masnunah. Falau jalasa fil jami'i muftarishan au mutarabbi'an au muq'iyan au madan rijlaih sahhat salatuhu wa in kana mukhalifa. Kata Imam Nawawi, keadaan yang digalakkan ini, iaitu tasyahud akhir dengan tawarruk, tasyahud awal dengan iftirash, keadaan ini sunnah, digalakkan. Kalau seseorang tu dalam setiap duduk dia, mungkin dia duduk iftirash sahaja, ataupun dia tak nak iftirash, dia duduk bersila. Lepas-lepas dia bangun daripada sujud tu, bersila terus. Kan? Bersila terus. Ataupun muq'iyah. Muq'iyah ni dua-dua tegak. Kalau iftirash satu baring, satu tegak. Yang ni dua-dua tegak. Ataupun madan rijlai, ataupun belunjur terus. Salatnya sah selagi mana dia baca tasyahud dengan duduk. Wa in kana mukhalifah, cuma dia bercanggah dengan sunnah jelah. Dia tak dapatlah pahala sunnah tu, tapi salatnya dikira sebagai sah. Okey. Bagaimana orang perempuan pula duduk untuk tasyahud? Di sini ada pandangan sikit. Pandangan majoriti ulama, mereka tidak membezakan duduk perempuan dan duduk lelaki dalam solat. Pandangan pertama ni, pandangan majoriti, dia kata perempuan duduk sama macam lelaki. Tasyahud awal, iftirash. Tasyahud akhir, tawarruk kalau ikut mazhab Syafi'i. Ini adalah pandangan majoriti ulama. Okey. Pandangan yang kedua kata, tak. Orang perempuan dia bersila dalam solat. Duduk bersila. Pendapat ni dinukilkan daripada Ibnu Umar. Ini pandangan Imam Ahmad ada menukilkan pandangan ini daripada Ibnu Umar.
Okey. Pandangan ketiga adalah pandangan Sya'bi. Dia kata duduklah macam mana yang mudah untuk dia, yang lebih menutup anggota badan dia. Okey, tapi pendapat yang tepat wallahu a'lam, dalam isu ni saya memilih pandangan majoriti ulama yang mengatakan sama. Kerana apa? Kerana dalam hadis tidak ada dibezakan berkenaan dengan duduk lelaki dengan duduk perempuan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Selagi mana selagi mana dalam riwayat tidak dibezakan, maka kita tidak perlu membezakannya. Kalau ada riwayat yang membezakan, maka berbeza disebabkan oleh kerana ada hadis yang membezakan. Kalau hadis tak bezakan, dia kembali kepada sifat yang asal, sifat sama je, solat lelaki dan perempuan. Tapi kalau ada yang bezakan, contohnya macam orang perempuan kalau solat berjemaah, sama perempuan, imam perempuan tak perlu berdiri di depan, dia berdiri dalam saf cuma di tengah-tengah. So kita bezakanlah. Ataupun nak tegur imam, orang lelaki kalau tegur imam dia sebut subhanallah, orang perempuan dia tepuk tangan dia. Innamat tasbih lirijal wa tasfiq linnisa. Tasbih untuk lelaki, tasfiq untuk perempuan. Kalau solat bersama lelaki lah. Kalau solat bersama dengan perempuan, di sini ada perbahasan yang disebutkan oleh para ulama. Okey. Jadi itu je lah yang boleh saya sambung, yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita bersama, untuk pertambahan ilmu kita bersama. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan tasyahud, salawat selepas daripada tasyahud dan juga doa selepas tasyahud. Sekejap saya kongsi, saya save dulu, takut terlupa. Okey. Kita tengok ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Dengan berlakunya pembunuhan saudara kita di Palestin, selain daripada donate wang, doa dan boikot kepada yang patut, apakah lagi yang boleh kita lakukan dari segi kumpulan negara dan individu? Pertama sekali, kita sebagai individu, kita tak mampu nak pergi bantu tentera Hamas ni berjuang memerdekakan negara Palestin sebab kita tembak pun tak kena. Takut-takut nak tembak Palestin, tertembak Hamas pula. Takut-takut kita pula menjadi penyebab untuk Israel bom kubu Hamas. Sebab apa? Bahasa Arab pun kita tak faham. Orang suruh menyorok, kita keluar. Orang suruh keluar, kita menyorok. So benda-benda ni akan melemahkan lagi. Apa yang perlu kita buat? Kesedaran. Bangkitkan kesedaran umat terhadap perjuangan Palestin. Hari ini kita melihat orang-orang dah mula lupa dah pasal Palestin. Tapi kami di Perlis, alhamdulillah, sehingga ke hari ini qunut nazilah masih berjalan. Doa tu masih berjalan. Boikot kepada company yang betul-betul memberi sumbangan kepada Israel perlu berjalan. Dan boikot ni berjaya, tuan-tuan. Ya, ada company-company yang memang telah tiba-tiba menunjukkan solidariti kepada Palestin kerana mereka telah terkesan dengan boikot ni. Kan? Jadi boikot tapi kena pilihlah betul-betul company, jangan kita zalimi orang. Betul-betul dia memberi sumbangan pada Israel, kita boikot. Ya? Dan kesedaran tu yang paling penting. Didik anak-anak. Terutamanya bila bulan-bulan Rejab ni, orang banyak cerita pasal Isra' dan Mi'raj, cerita pasal Palestin, cerita pasal Baitul Maqdis. Kenapa perlu dipertahankan? Kenapa ia dianggap sebagai tempat yang bermakna bagi orang Islam? Supaya umat Islam pada hari ini tahu tentang kedudukan Palestin, tahu tentang harga tempat yang dinamakan sebagai Baitul Maqdis. Dan usaha Afrika Selatan yang bawa jenayah Israel kepada Mahkamah Dunia tu satu benda yang harus dipuji, perlu beri tekanan. Kenapa? Hari ini sokongan terhadap Israel sudah mula menurun.
terutama bagi orang-orang barat yang muda-muda, kerana mereka tak hidup dalam nostalgia Holocaust. Mungkin yang tua-tua dulu mereka rasa simpati disebabkan oleh kerana Yahudi itu ditindas oleh Jerman, oleh Nazi. Tapi hari ini anak-anak muda dah tak duduk dalam romantisism, dalam kenangan romantis, kesian, simpati kepada Yahudi yang ditindas, kerana mereka sekarang menindas. Maka kita perlu teruskan usaha ni, perlu bangkitkan kesedaran ni, perlu kongsikan penulisan-penulisan, video-video yang menunjukkan tentang keganasan Israel. Wallahu a'lam. Bersabarlah Ustaz, ni mungkin ujian buat Ustaz, teruskan sebarkan kebenaran walaupun dibenci. Ketegasan Ustaz diperlukan oleh kami. Terima kasih banyak pada Tuan Abdul Rahman. Tak ada masalah, saya okey je kan. Saya tak ada rasa tertekan, tak ada rasa stres, saya okey, alhamdulillah. Mungkin kerana dah biasa. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku, kecaman demi kecaman yang berlaku, saya tidak tak begitu tertekan, tidak begitu terasa. Syukur pada Allah, kuasa Allah, alhamdulillah, dah biasa taknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berpuasa sunat, boleh tak sebelum ke masjid untuk solat berjemaah berus gigi, untuk elakkan jemaah rasa lain dan tidak selesa? Okey, kalau sebelum zuhur, sebelum zawal dipanggil, sebelum gelincirnya matahari, memang digalakkan untuk kita bersugi sebelum solat. Tetapi apabila selepas daripada zawal, selepas daripada selepas daripada solat zuhur, maka di sini ada berlaku perbezaan pandangan, ya. Apa bagi orang yang kita panggil apa, nak gosok gigi kalau lepas daripada zuhur, kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis, la khulfatu fami saim atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah bagi kita panggil apa, lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi sebab itu ada perbahasan sikitlah, yang mana dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata kalau boleh lepas zuhur tu jangan sugi, kerana bau tu datang Allah Ta'ala suka. Tapi mazhab Hanafi kata tak, sugilah, kerana bau tu bukan daripada mulut, bau tu daripada perut. Saya cenderung kepada mazhab Hanafi dalam masalah ni, iaitu bau tu datang daripada perut. Gosoklah macam mana pun, kita ada bau di perut, bau tu akan keluar kerana perut kita kosong, bukan kerana mulut semata-mata. Ya. Ustaz, adakah tahap rendah suara baca tasyahud seperti kita zikir ketika sujud? Ya. Sekadar telinga kita dengar. Telinga yang normal lah. Kalau telinga dia pekak, dia kena ambil pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, sebab kalau pekak, dia kena baca kuat ganggu orang lain pula. Setengah jemaah menekan bacaan pada ibadillahi salihin dalam tasyahud. Ada riwayat, saya tak pasti, saya tak tahu. Dalam riwayat yang saya jumpa disebut biasa saja, sama macam bacaan lain. Okay. Saya yang tertekan kat FB asyik kutuk Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Tak apa, tak ada masalah, saya okey. Doakan saya je, itu je yang saya perlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya balik rumah ibu di Ipoh bermusafir, boleh jamak? Soalan saya, kalau saya tiada kesukaran untuk melaksanakan salat, hanya duduk di rumah ibu, boleh jamak qasar juga? Atau bila tiada kesukaran, apa-apa perlu salat seperti biasa? Pertama, kalau tuan hamba Allah ni memang dah berpindah, dah ada rumah lain, tempat dia bermastautin di Ipoh tu adalah rumah ibu dia, yang mana bukan rumah dia, maka kalau perjalanan itu jaraknya membolehkan untuk bersalat secara salat musafir, maka dibenarkan, boleh jamak dan qasar. Cuma kalau tuan salat bersama imam yang salat tamam, tuan kena salat tamam, tak boleh qasar.
Jamak tetap dibenarkan. Cuma jamak dengan tak jamak, afdal tak jamak. Boleh jamak, afdal tak jamak. Qasar dengan tak qasar, afdal qasar. Boleh tak qasar. Tapi kalau salat di belakang orang yang tamam, tuan kena tamam berdasarkan riwayat Ibn Abbas. Wallahu alam, itu saja soalan yang ada. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada semua yang bersama dalam kuliah malam ini. Terima kasih kepada Nuri Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita. Moga Allah Taala berkati usaha mereka. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.